asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dipertemukan kita dalam suasana melakukan ketaatan kepadanya sebagai tanda menzahirkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita. Mudah-mudahan juga kita semua menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur terbit daripada hati yang sedar. Sedar tentang apa? Dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Dan kita mula menyedari bahawasanya nikmat di dunia sifatnya sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Dan juga kita mula memahami, menyedari manakah nikmat yang paling utama. Dan juga kita mula menyedari, memahami semua yang kita kecapi di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tus'aluna yawma izin 'anil na'im. Allah akan persoal, Allah akan pertanyakan segala apa yang diberikan kepada kita di dunia. Allah katanya, makan halal ke haram, daripada mana dapat makanan, kan? Duit kita berapa banyak, daripada mana dapat, ke mana kita belanjakan, kan? Berapa banyak kita belanja, sumber tu persediaan, ke mana, anak jadi apa, segala yang kita kecapi di dunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki hari pembalasan, hari di mana akan dipersoalkan segala nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sekalian. Maka sebab itu kita perlu memahami juga tuan-tuan semua, syukur sifatnya bermula daripada sifat ingat. Syukur itu bermula daripada sifat ingat. Dan Nabi gambarkan pada kita, nak ingat Allah ni perkara yang susah. Dia bukan benda yang mudah. Buktinya Nabi ajar kita doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan, kau bantulah kami untuk ingat kepadamu. Maka jelas, ingat kepada Allah sifatnya susah. Maka jangan kita nak berpayah-payah dengan cara kita punya cara sendiri. Caranya yang agama ajar, minta tolong daripada Allah supaya kita menjadi hamba yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Maka namun jangan lupa, kenapa kita menjadi manusia yang susah ataupun lupa, sentiasa tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita ada panca indera, terutama mata kita, sentiasa, kan, setiap masa memandang benda, dunia dan juga manusia. Ni mata kita ni, kan, sentiasa celik mata memandang benda, dunia dan juga manusia.
Sebab itu bila mana kita belajar tentang ilmu memahami hakikat kehidupan, orang beriman ni bagaimana cara hidup mereka mentafsir kehidupan dengan nilai keimanan, kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maksud kata kita orang beriman ni memandang hidup di dunia dengan dua dimensi. Pandang dari sudut zahir dan batin. Benda yang tersirat dan juga benda yang tersurat. Benda yang syariat dan benda yang sifatnya hakikat. Itu orang beriman. Dia tak boleh pandang semata-mata dengan satu dimensi. Kesannya apa dia? Kerja letih, mengeluh dengan sifat letih. Tapi orang beriman bekerja letih, sabar dengan sifat letih. Sebab apa? Di sebalik letih adanya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dihimpit dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan. Maka orang beriman menyedari, memahami, meyakini di sebalik kesempitan hidup Allah kafarahkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang sifat gelisah. Yang ada pada dirinya apa dia? Keyakinan. Kan, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting cara memandang. Tapi bila mana mata kita, lisan kita, telinga kita memandang benda yang depan mata semata-mata, maka jadilah kita ni orang yang lemah imannya. Bahkan sampai tahap buta mata hati kita, tidak mampu melihat akan kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih teruk lagi, berprasangka, berburuk sangka dengan takdirnya Allah kepada kita. Kan? Kita ambil satu contoh. Fitnah yang paling utama bagi manusia apa dia? Harta. Maka bila mana manusia mula tersalah sangka, dia ada prasangka dengan Tuhannya, maka lari kebenaran, lari nilai keimanannya. Maka mula dia berkata-kata pada dirinya. Apa biasa slogan ataupun wording yang biasa kan merata dekat luar sana. Duit bukan segala-galanya. Itu kemas tu, itu kalam iman. Betul, duit bukan segala-galanya. Itu namanya kalam orang yang beriman. Tapi ustaz, segala-galanya perlukan duit. Apa ni? Dia nampak duit tu juga tu. Wah, macam dah sempurna iman. Tak, dia kona tu bosnya. Nafsu dia kona iman dia. Apa lagi? Duit tak bawa ke mati. Oi, kemas, itu iman yang sempurna. Betul, duit tak bawa ke mati. Tapi ustaz, tak ada duit macam nak mati. Bukan kona lagi tu, kona baring tu bosnya. Elok-elok dah yakin tu, bila Allah uji kita dengan kesempitan, dengan masalah rumah tangga, masalah ialah apa-apalah masalah, dia kona baring. Itu yang Allah juga. Duit pun penting juga. Allahu Akbar. Sama penting. Allah dan duit tu sama penting. Letak nilainya. Maka berana hidup dia tu kosliah. Ni kesan apabila mata hatinya buta, tidak mampu memandang nilai keimanan dalam kehidupan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebab itu kita perlu banyak mengkaji, mempelajari tentang memahami hakikat, makna sebenar kita hidup ni, apa tujuannya. Dan bila mana kita membicarakan tentang kehidupan, kita kena tahu apakah maksud, apakah itu definisi bagi kehidupan. Kehidupan ni apa tu bos lihat? Daripada tiada Allah adakan kita. Betul? Bila dah diadakan kita, dihidupkan manusia. Sepanjang kita hidup, itulah namanya kehidupan. Sampai kita mati kembali kepadanya. Maka timbul satu persoalan, kenapa kita dihidupkan Tuhan? Kenapa Tuhan hidupkan kita? Kan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta, mencipta semua makhluknya, mencipta manusia? Kena tahu
Maka kenapa Allah cipta alam semesta, semua benda? Allah Subhanahu wa taala bersifat sedia ada, betul? Dan Allah suka kan ada sesuatu yang bercerita tentangnya, maka dijadikan, diciptakan alam semesta, termasuklah manusia. Betul? Supaya apa dia? Supaya manusia memujinya dan bercerita tentang sifat-sifatnya. Sebab itu kita mula menyedari, memahami Allah Subhanahu wa taala cerbiskan pada kita semua ilmunya. Kan ada yang pandai matematik, ada yang pandai sains, ada yang pandai berniaga, kan? Ada yang pandai masak, pandai menternak, ada yang pandai cucuk tanam. Tujuannya apa? Satu je, memujinya dan bercerita akan sifat-sifatnya. Tapi manusia buta mata hatinya, lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah cerbiskan kepada kita, terlupa nak memuji Allah. Bukan itu sahaja tuan-tuan sekalian, masing-masing mendabik dada, klaim ilmu yang ada miliknya. Itu yang berbalah, kan berpecah belah, kan bergaduh, nak tegak, nak berdebat dan seumpamanya. Sebab apa? Lari hadaf. Salah dalam memahami makna tujuan kehidupan. Ataupun ini semua tentang perkara tentang bagaimana susahnya kita nak menjadi hamba yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena faham tuan-tuan sekalian, dekat dunia ni manusia ramai, betul? Dan dalam ramai-ramai itu sebahagian je Allah anugerahkan kepada manusia menjadi orang Islam. Dan dalam banyak-banyak orang Islam, hakikatnya yang beriman tu sifatnya sedikit sahaja. Maka kita mula faham kenapa Allah hidupkan kita di dunia, untuk mengetahui antara manusia, antara orang Islam, siapakah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk memuji kamu wahai orang beriman, siapakah yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia nak menjadi hamba yang beriman wajib diuji oleh Tuhan. Wajib. Dengan ujian kehidupanlah kita akan mengenali kita ni siapa pada mata Tuhan kita. Adakah Islam semata-mata ataupun orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sekalian. Maka itu yang kita kena faham. Kita sebagai manusia di dunia, apa tugasnya? Antaranya menjadi hamba. Apa sifat hamba? Maka kata para ulama, apa maksud hamba? Bukan kita punya, Allah yang empunya. Maka tu amanah daripada Tuhan. Di dunia jangan pernah rasa kita punya, kita memiliki. Sebab apa yang kita kecapi, kita nikmati, yang kita ada tu sifatnya semua diberi oleh Tuhan kita. Kan sebab tu ada satu kisah benar ataupun sudah saya dengar dekat Facebook podcast, ada satu ustaz ni, dia daripada Indonesia. Cerita dulu lah zaman-zaman dia bawa pergi belajar tu. Dia kerja kat Malaysia sebagai guru mengaji. Dia cerita pengalaman dia tengah mengajar ngaji tu, tiba-tiba isteri dia call, "Mas, susu anak habis." Bergelinang air mata dia sebab ada duit tak ada. Kalau begitu bagi dia minum teh manis. Allahu Akbar. Saya pernah bagi anak minum teh manis. Jadi kebetulan hari dia mengajar tu, kebetulan hari yang biasanya yang orang yang dia mengajar tu akan bagi upah lah. Dengan penuh harapan orang tu akan bagi upah dia. Tengok-tengok macam lepas tu lepas kelas tu dia borak-borak. Sampailah akak tu bagi tahu kat ustaz ni, "Ustaz, akak minta maaf, akak tak ada cash."
Akak bayar sagawati ustaz, minggu depan lah ya, akak transfer. Luruh hati tu bos. Dia keluar daripada tu, dia bersumpah, wallahi demi Allah, mulai daripada hari ini aku tak akan bergantung pada manusia. Dalam cerita yang lain, dia jual ubat gigi, sepanjang hari tak ada orang beli. Tapi tekad dia tidak akan pernah bergantung, berharap dengan mana-mana lagi manusia. Apa doa dia sepanjang dia berniaga? Ya Allah, aku hanya ingin dapatkan rezeki untuk sesuap nasi untuk bagi makan pada anak isteri, dan untuk aku boleh belanja untuk tambang kenderaan motorku, dan untuk beli susu anak. Maka kau tolong belilah barang daganganku ni. Itu doa dia. Sebab apa? Dia dah serik, dia tidak akan pernah lagi berhadap dengan manusia. Dia minta Allah Ta'ala yang beli barang dagangan dia. Angkat call, ada orang call, bapa angkat dia. Kat mana? Tengah niaga ni. Ada tak ubat gigi? Ada pak. Bapa nak 2. Satu ubat gigi harga RM20. Dia perlukan memang RM40, RM30 untuk susu anak, RM10 untuk tambang dia motor ni lah. Kun fayakun terus sekalian. Saat itu bapa angkat dia beli dua ni lah, ubat gigi. Harganya total RM40. Dan hujung podcast tu dia ceritalah antara benda yang menjadi satu benda yang satu pedoman pada kita semua terus sekalian. Ustaz ni dah jadi ustaz selebriti dah, terkenal, merata dakwah. Tapi masih lagi tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada kereta. Kereta bayar bulan-bulan, rumah sewa, dan tak ada apa-apa aset, tak ada simpan, tak ada. Sebab apa? Segala duit, harta yang dia terima buat kerja dakwah dia tu, semua diinfakkan untuk fisabilillah satu. Dan moderator tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak yalah, beli kereta yang tak payah nak bayar bulan-bulan? Ustaz kan mampu. Ustaz kan banyak orang panggil program, panggil kuliah. Mesti orang yalah bagi Ustaz sagu hati bayaran pada Ustaz. Dia kata apa tu bos dia? Saya rumah menyewa, kereta saya bayar bulan-bulan, dan saya tak ada apa-apa harta, simpanan pun tak ada. Sebab apa? Nak didik diri jangan pernah rasa memiliki. Allahu Akbar. Khabar semua. Didik diri supaya tidak pernah rasa memiliki. Sebab ada isu bila mana manusia rasa memiliki, sedangkan Allah yang beri atas permintaan kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku susah ya Allah, banyak hutang ya Allah, rezekikan aku ya Allah, majukan aku punya perniagaan ya Allah. Ya Allah, kau tambahkan rezekiku. Bila Allah beri, betul? Apa masalah kita? Kita mula takut nak memberi kembali kepada Allah, sang pemilik harta kita tu bosnya. Ini masalah. Kita minta Allah beri, saat tiba kan untuk bersedekah, orang susah, kita jadi berat nak kembalikan kan milik Allah kepada orang yang lebih memerlukan. Sebab apa? Mula rasa sifat memiliki. Teruslah. Ini bagaimana kita perlu sama-sama banyakkan muhasabah. Banyakkan muhasabah supaya kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang beriman ni sentiasa meletakkan sifat sangka baiknya kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita nak bahagia betul ke kita ada isu tu? Allah tak tahu ke? Kadang-kadang kita diganggu dengan nafsu kita ni terposkan sampai tahap kita rasa Allah ni tak tahu ke masalah aku. Tu ayat dia. Tuan-puan, yakinlah, percayalah, Allah Maha tahu kita nak bahagia betul. Tapi cara Allah bahagiakan hamba-hambanya semua berbeza, tak sama. Tak sama tu bos lihat. Ada orang berjaya dan bahagia. Ada orang tak berjaya tapi bahagia. Ada orang tu bos lihat tak bahagia tapi kaya. Ada orang dia kaya ataupun dia kaya tapi tak macam-macam. Sebab itu sunnah yang sempurna Allah tunjukkan pada umat Nabi akhir zaman apa dia? Sahabat-sahabat baginda. Dan sebagai contoh Abu Bakar, Umar, kan? Insan sahabat Nabi yang berjaya, pemimpin,
Kan? Dulu mereka ni bangsawan, kaya dan bahagia. Allah tunjukkan pada kita ada contoh sahabat Nabi, dia tak kaya tapi berjaya pada nilai keilmuannya. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak kaya tapi berjaya dan bahagia. Ada sahabat Nabi Allah uji mereka, Allah takdirkan pada mereka teruskan, tak kaya, tak berjaya tapi bahagia. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Satu ketika Nabi pernah nak lantik Bilal jadi hakim yang agung. Bilal tolak dengan bijak. Bilal tolak sebab apa? Dikisahkan semula tentang peristiwa ketika mana Bilal selesai melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Muhammad jumpa Bilal. Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar bunyi terompah kamu di syurga. Wahai Rasulullah, dengan jalan melaungkan azan je aku dah dijamin syurga, apa lagi yang aku perlukan di dunia? Aku tak perlukan apa-apa ya Rasulullah. Sebab bila kata aku bimbang kalau aku menikmati nikmat yang lain menghalangi aku daripada masuk ke syurga. Allahu Akbar. Betapa bersihnya iman para sahabat, tawakal, redha dengan ketentuan Allah pada kehidupan mereka. Tapi kita berbeza terusnya. Kita suka nak bahagia tu bahagia macam jiran kita. Tu dia, bukan kita. Betul? Sebab tu bahagia ni sebenarnya letak dekat mana? Apa yang ada depan mata. Kecuali apa yang dah ada sekarang ni tuan pun tak bahagia. Tu muhasabah sendirilah. Mungkin kena tambah ke, kena buang ke, apa-apalah buatlah. Sebenarnya bahagia tu letak pada tempat mana tu Puan? Apa yang ada depan mata kita itulah Allah telah lengkapkan sifat bahagia kepada manusia. Apa dia? Gaji 3,000, gaji 2,000, isteri seorang, anak 5, anak 2 orang. Maka apa yang kita kecapi, kita nikmati apa yang ada depan mata kita, sebenarnya itu lambang bahagianya manusia. Sebab tu bila mana manusia pandai-pandai, berani-berani, apa dia? Tambah rezeki, tambah perniagaan, maka bertambah beban dia, bertambah sibuk, bertambah tak ada masa untuk Tuhannya, untuk zikirnya, untuk ziarah mak dan ayahnya. Maka salah siapa? Bukan salah Tuhan kita, salah kita yang jahil dalam sifat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata para ulama juga, di antara sifat lain hamba apa dia? Hamba ini sifatnya yang lain sentiasa meminta pada Tuhannya. Maka pelik kita ni, klaim kita ni hamba Allah tapi kurang meminta, tak banyak meminta. Dan kena faham, hamba ni berada pada maqam hajat. Bila mana kita sedar kita ni maqam hajat, mestilah banyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai kita bermunajat tanpa berhajat tentang dunianya. Hajatnya satu saja, apa dia? Nak bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya itu kaedahnya yang ulama-ulama kita ajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu penting kita mempelajari, mendalami ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kata guru kami kuliah yang lepas, beliau ingatkan kepada kita semua, khususnya untuk orang awam, saya, kita semua terusnya. Antara kewajipan yang paling utama kepada manusia apa dia? Mengenal akan Tuhannya. Sebab tu ulama ajar kita mengenal Allah Ta'ala dengan 3 cara. Kan kita dah banyak kali sebut. Kan apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa maksud ilmu yakin? Memadai, mengenali Tuhan kita dengan tahu mana halal, mana haram. Mana boleh, mana tak boleh. Mana Allah benci, mana Allah suka. Memadai. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, mana yang mazmumah, mana yang mahmudah, memadai.
Maka insya-Allah barang siapa yang mula faqih, memahami, kan, mengetahui mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram, mana sunat, mana makruh, mana wajib, mana haram, maka akan Allah upgrade, Allah akan tambah nilai iman dalam perkara mengenal Allah, dalam perkara makrifatullah. Apa dia? Mula mengenal Allah dengan sifat deria rasa. Contohnya apa tu bos dia? Semayang berjemaah di masjid, apa hukumnya? Bukan wajib, sunat muakkad. Maka nampak, itu namanya dia ma'rifatullah dengan ilmu yakin. Yang penting semayang, maka dia buat benda wajib. Dia tahu semayang berjemaah itu sunat. Tapi orang yang berada pada level ainul yakin bagaimana? Rasa macam tak kena semayang seorang. Nampak? Tindakan dia semua atas dasar bukan ilmu semata-mata, tapi lubuk hati yang dalam. Kan? Tak baca Quran rasa macam berdosa. Itu ma'rifatullah pada makam kedua dah, tanpa dia sedar. Kan? Contoh apa dia? Mak ayah dia tak ada apa-apa problem, baik je hubungan. Tapi bila dia boleh datang, aku seminggu sekali je call mak ayah macam tak kena je. Nampak? Maksud kata tindakannya di dunia semua atas dasar rasa iman dia. Itu namanya ainul yakin. Dan ataupun pergi tanda sawah, kan ada papan tanda 50 sen mandi, 20 sen buang air contoh. Kan? Tapi yang jaga tanda sawah tu tak ada. Kan? Kita boleh berhukum tak ada, maka tak perlulah bayar. Tapi iman dia berkata-kata, jangan. Jelas-jelas pun ada petanda tu suruh bayar. Kita boleh berhukum tak ada orang, macam mana? Yang kan tak kena bayar. Kita boleh beralasan dengan hukum-hukum zahir tu. Tapi iman mengetuk hati dia, dah dosa, jangan. Dunia lepas, akhirat tak lepas. Semua atas pertimbangan rasa hati dia. Maka bila mana beramal dengan agama, dengan kehidupan di dunia, semua dengan mata hati dia, maka tanpa kita sedari kita berada pada maqam hakul yakin. Apa tu hakul yakin tu bos dia? Dia bukan pandang makhluk, dia pandang pencipta pada makhluknya. Dia mula mengenal dirinya. Dirinya apa dia? Ada 4 unsur. Kan? Tanah, darah, tanah, api, angin, air. Tanah, api, angin, air. Dia bukan pandang tentang fizikal yang siap ni. Dia mula memandang proses kejadian makhluk-makhluk tu Tuhan. Nampak matahari terbayang terus apa dia? Pencipta kepada matahari. Dia bukan melihat matahari. Dia memula memandang segala di dunia proses kejadiannya. Ini saya tak pandai nak ulas lah. Tak tercapai. Sebab nak masuk alam itu mesti dengan pintu ilmu. Pintu ilmu tu bosnya. Sebab tu kalau kita, kan, sebab tu penting, insyaAllah kuliah akan datang kita detailkan sikit tentang perkara tu. Sebab itu jelas saya nak sebut tentang satu perkara. Allahumma shalli Muhammad. Sebab itu orang beriman akan seiringkan 2 elemen. Pertama sekali syariat dan juga hakikat. Maka kata para ulama atau boslian, apa itu syariat? Perkara yang keluar. Manakala hakikat perkara yang ke dalam. Contoh orang yang berzina, kan, orang yang berzina hakikatnya kehendak dia ataupun kehendak Allah. Orang buat jahat, orang buat dosa, orang yang mencuri, hakikatnya pencuri itu yang berkehendak mencuri ataupun Allah yang berkehendak. Macam berat pula tajuk ni. Asyik belajar ringan-ringan je. Dia bukan ringan, berat tu bos lihat. Dia jadi kefarduan. Sebab kita hidup zaman sekarang semua guna logik. Sampai dah tak tahu mana raca pertimbangan agama dah.
Orang mencuri, orang yang berzina, hakikatnya kehendak dia yang berzina ataupun kehendak Allah Ta'ala. Maka ahli sunnah wal jamaah berpegang pada akidah segala yang berlaku itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita kena faham, Mu'tazilah menyandarkan Allah Ta'ala berkehendak pada benda yang baik, benda yang buruk tu disembah kepada manusia. Seolah-olah ada dua kuasa. Maka itu mustahil bagi sifat Allah. Allah sahaja yang menguasai segala-galanya di dunia. Pegang ni akidah. Berarti orang salah faham. Aku nak berubah tapi dah Allah takdirkan aku jadi macam ni. Betul tak ayat ni banyak berlaku? Banyak orang awam. Ni topik tinggi tapi orang awam mula menjadi bualan biasa. Lepas tu kena cari ilmu dia terus kan. Lepas tu kena faham, jangan kita pisahkan antara hakikat dan syariat. Dia mesti seiring sejalan. Dia tak boleh hakikat syariat tak boleh. Itu yang berlakunya apa? Semayang tak khusyuk. Semayang tapi tak ada sifat dia rasa. Antara sifat solat rasa khusyuk. Tiba-tiba solat tapi tak khusyuk. Sebab apa? Melazimi memisahkan antara syariat dan juga hakikat. Itu yang klaim dah semayang, dah baca Quran, dah. Sedangkan kata para ulama tu, selagi mana batin kita tidak bersama dengan Tuhannya, selagi itu Allah tidak memandang segala amalannya. Sebab apa? Sebab kita kena faham amalan ni kenderaan wasilah, bukan tujuan. Tujuan tu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu jangan pernah rasa cukup beramal. Sebab Allah bukan pandang pada nilai dah semayang ke belum. Semayang banyak ke sikit dah. Sembahyang kita dah sampai ke belum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu semayang kena sampai mati. Berkali-kali, banyak kali. Sebab apa? Bukan nak kumpul aku dah banyak semayang dah. Persoalannya sembahyang kita, mana yang dah sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menggabungkan syariat dan hakikat, bila sembahyang mesti meletakkan kewajipan khusyuk dalam sembahyangnya. Tapi manusia dia menganggap khusyuk ni benda yang kurnia. Memanglah kurnia, tapi mana usahanya tu bos dia. Itu yang masih lagi sembahyang tapi keluar daripada perbuatan sembahyang, melakukan kemungkaran kepada Allah, seolah-olah tak berfungsi ibadah dia. Itu yang mula malas beribadah. Sebab apa? Aku beramal pun macam tu juga. Kesan memisahkan antara dunia dan agama, memisahkan syariat dan hakikat. Tapi tak jawab lagi terus dia. Balik pada poin tadi tu. Hakikatnya Allah yang berkehendak ke pencuri? Allah berkehendak pada perkara baik dan buruk. Tapi jangan salah faham. Dah mula ada orang faham, itulah bukan aku yang nak buat jahat, Allah Ta'ala yang takdirkan, Allah Ta'ala yang bergerak. Salah itu sesat. Maka ulama ajar kita kaedahnya macam mana? Allah yang berkehendak baik dan buruk yang berlaku pada manusia. Namun syariatnya apa dia? Kenapa Allah berkehendak? Itu betul. Contoh, ada orang mencuri, hakikatnya Allah yang berkehendak dia mencuri. Tapi kena plus dengan satu soalan tentang syariat. Apa dia? Kenapa Allah berkehendak dia mencuri? Mungkin sebab Allah nak makbulkan doa dia. Ada satu kisah benar. Dia ni berniaga, susah kan, struggle lah dia berniaga tu. Ke hulu ke hilir, doa dia satu je, ya Allah, aku bukan nak kaya, aku nak rezeki, aku nak duit supaya boleh makan satu hari 3 kali. Itulah setiap kali dia berniaga, dia akan ulang doa tu. Dia nak rasa makan satu hari 3 kali. Satu hari tak ada Allah Ta'ala apa yang berlaku tu bos dia. Dia ditangkap sebab apa? Mencuri. Tak tahulah apa ceritanya sampai dia terjebak dengan peristiwa dia mencuri lah, dan dia ditangkap. Kena tangkap, masuk penjara. Betul? Sejak masuk penjara tu bos dia dapat makan satu hari 3 kali. Maka nampak tak Allah berkehendak dia mencuri. Tapi kena dipadukan dengan soalan, kenapa Allah berkehendak dia mencuri? Sebab nak makbulkan doa dia. Sebab tu hati-hati
setiap apa yang kita minta pada Allah. Dan orang yang mencuri, orang-orang yang buat zalim, kenapa Allah berkehendak dia menjadi orang yang zalim? Mungkin Allah nak cela dia, ataupun Allah nak dia bertaubat dengan taubat yang sempurna. Mungkin. Maka berlakulah takdir dalam hidup dia susah, kan? Miskin, orang keji, kan? Sampai dia buat semua dosa, dia tipu, dia mencuri, dia berzina, dia mungkin bunuh orang. Allah yang berkehendak. Tapi kita tanya juga, kenapa Allah berkehendak dia buat jadi orang yang zalim? Mungkin dua. Allah memang nak mencela dia, nak merosakkan dunia dia, ataupun Allah nak angkat darjat dia, akhirnya hidup akhirnya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena jaga kita. Sebab tu ada satu kalimah yang masyhur kata Sayyidina Umar. Sesungguhnya aku pentingkan berdoa kepada Allah. Tidak aku pentingkan dikabulkan akan doaku. Sebab apa tu bos dia? Kadang-kadang kita ni berdoa dengan nak dimakbulkan doa dengan ilmu kita. Akhirnya boleh jadi kehendak yang takdir yang buruk. Tapi barang siapa yang berdoa tanpa mendambakan dikabulkan doanya, maka Allah yang takdirkan takdir yang baik di atas segala doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lihat, sebab itu sunnah yang paling baik, doa tu jangan spesifik. Doa tu biar doa yang umum, berkat, bahagia, dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kadang-kadang kita ni level Allah Maha tahu, kita ni bahagia dengan susah. Kau senang kau lupa diri, kau lupa mak ayah, lupa adik-adik kau. Allah Maha tahu. Tapi kita nak juga doa tu dikabulkan dengan ilmu kita. Allah Maha mengabuli doa kita, betul? Tapi proses tu jadi panjang, jadi susah dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Maka mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini, tuan-tuan sekalian, memberi sedikit sebanyak pedoman, kefahaman, dan sama-samalah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa pilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Sirah ala berkutilah, mohon maaf terkasar bahasa telah berbicara. Hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku lupa lihada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.